Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 16 Jun 2022 bersama dengan saya Nursyah Muhammad Amin. Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob berkata, terlalu kerap membincangkan tarikh PRU15 hanya akan memberi kesan kepada kestabilan politik negara. Jelasnya kerajaan yang ada ketika ini berada dalam keadaan stabil dan tidak berlaku pertembungan sesama sendiri di antara pemimpin parti dalam kerajaan. Because I dah beritahu, tak ada satu pun Prime Minister sebelum ini yang membincangkan tarikh pilihan raya secara terbuka di khalayak ramai. Tak ada. None. Kalau Dr. Mahathir tu, waktu dulu saya ingat saya di bawah kita dalam kerajaan Barisan Nasional, bawah Dr. Mahathir. Bila ditanya, dia akan jawab, saya belum dapat ilham. Okay. Jadi semua orang, semua Prime Minister tak bincangkan soal pilihan raya di khalayak ramai. Jadi ini memberi kesan kepada kestabilan politik juga. Dalam pada itu, ahli Parlimen Bera itu menzahirkan keyakinan bahawa dia masih mendapat sokongan bersatu untuk terus memimpin kerajaan. Katanya Timbalan Presiden Bersatu, Ahmad Faizal Azumu sendiri, telah menafikan kabar angin bahawa kedudukannya sebagai Perdana Menteri turut dibincangkan dalam mesyuarat parti itu pada 8 Jun lalu. Dan setakat hari ini dia kata di pihak Bersatu seperti juga PAS, GPS dan lain-lain termasuk daripada PH dan sebagainya apabila menandatangani MOU tu menyatakan terus menyokong kerajaan yang ada pada hari ini. Jadi setakat itu yang saya tahu. Apa yang berlaku di dalam meeting, of course saya tak tahu. Baik, sementara itu, bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad berpandangan pilihan raya umum ke-15 perlu diadakan selepas tempoh penggal pentadbiran kerajaan berakhir. Menurut Dr. Mahathir, ia merupakan tempoh yang paling sesuai untuk kerajaan mengadakan pilihan raya. Tapi saya dapati pihak kerajaan nak ambil peluang parti-parti lawan tak bersedia supaya diadakan pilihan raya lebih awal supaya mereka dapat kemenangan. Pengerusi pejuang itu berkata demikian kepada pemberita di majlis menandatangani MOU di antara Pejuang Muda dan Silver Gold Collector Group di Putrajaya hari ini. Dalam pada itu, ketika diminta mengulas mengenai kehadiran bekas Perdana Menteri Najib Razak ke sebuah majlis di Istana Negara baru-baru ini, Dr. Mahathir Mohamad berkata perkara itu tidak sepatutnya berlaku. My feeling is that a convict should not be invited to the palace. It's not right and not nice because it shows as if the convict has got some support from the palace. Baik, kita ke perkembangan berikutnya. Sultan Johor Sultan Ibrahim Sultan Iskandar hari ini menggesa Kerajaan Persekutuan untuk memberi lebih banyak peruntukan kepada negeri itu. Sultan Ibrahim bertitah bahawa Johor seolah-olah dianaktirikan walaupun setiap tahun hampir 13 bilion ringgit hasil persekutuan dikutip dari Johor. Ketika merasmikan pembukaan penggal persidangan pertama Dun Johor ke-15 hari ini, baginda antara lain menzahirkan rasa sedih dengan keadaan bangunan persekutuan yang tidak diselenggara seperti Hospital Sultanah Aminah dan Kompleks Kastam Imigresen dan Kuarantin Sultan Iskandar. Dalam titahnya, baginda turut memberi amaran bahawa rakyat Johor mungkin akan mendesak untuk keluar dari Malaysia sekiranya negeri itu tidak diberikan peruntukan yang selayaknya. Tambah baginda, Johor berkemungkinan akan lebih maju jika berdiri di atas kaki sendiri. Dalam pada itu, baginda turut menzahirkan kekecewaannya dengan keputusan Kerajaan Persekutuan pada tahun 2018 untuk membatalkan permohonan rayuan tuntutan Batu Putih. Titah baginda Perdana Menteri ketika itu, iaitu Dr. Mahathir Mohamad, telah membatalkan permohonan rayuan itu tanpa merujuk kepada Kerajaan Negeri Johor terlebih dahulu. Terdahulu, Sultan Ibrahim memaklumkan bahawa baginda akan berehat seketika daripada tugas diraja. Baginda telah melantik anak andanya Tunku Mahkota Johor, Tunku Ismail sebagai pemangku Raja Johor. Tiada masalah di antara Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah dan PAS Negeri.
kata Setiausaha PAS Selangor Roslan Shahir Muhammad Syahir. Ini selepas Pesuruhjaya PAS Selangor Ahmad Yunus Hairi dipanggil menghadap Sultan Sharafuddin berhubung isu Festival Bon Odori semalam. Bercakap kepada akhbar News Straits Times, Roslan Shahir berkata, dalam pertemuan selama sejam di Istana Bukit Kayangan itu, baginda ingin tahu mengenai pendirian PAS mengenai festival tersebut. Menurutnya dalam pertemuan itu, baginda turut memberi pandangannya dan PAS menghormati pendirian baginda serta menyokong peranan istana dalam menyatu padukan rakyat. Sambil menyatakan bahawa PAS Selangor bersetuju dengan Menteri Hal Ehwal Agama Idris Ahmad yang menasihatkan umat Islam supaya tidak menyertai festival itu, Roslan bagaimanapun menegaskan parti Islam itu tidak menggesa perayaan itu dibatalkan. Beliau berkata PAS Selangor akur dengan apa yang dikatakan oleh Idris kerana ia hanyalah nasihat kepada umat Islam supaya tidak menghadirinya. Ahmad Yunus dipanggil menghadap selepas dia menggesa umat Islam pada 10 Jun lalu untuk tidak mengambil bahagian dalam Festival Bon Odori. Sultan Sharafuddin sebelum ini tidak bersetuju dengan pandangan Idris dan bertitah agar Jabatan Agama Islam Selangor JAIS tidak menghalang acara yang akan berlangsung di Kompleks Sukan Negara Shah Alam pada 16 Julai ini. Berita seterusnya, Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur Ahmad Farid Wan Saleh menarik diri daripada mendengar permohonan untuk membenarkan Peguam Diraja United Kingdom mewakili Najib Razak dalam rayuan kes rasuah SRC International. Ini selepas Ahmad Farid memaklumkan anggota keluarganya yang terdekat turut menganggotai parti yang sama dengan bekas Perdana Menteri itu. Beliau memaklumkan perkara itu kepada Peguam Najib, Majlis Peguam, Jawatan Kuasa Peguam Kuala Lumpur dan pihak pendakwaan ketika pengurusan kes hari ini. Ahmad Farid berkata, sekiranya dia terus menjadi hakim dalam kes permohonan itu, ia akan mengundang kritikan yang tidak diperlukan yang akan menjejaskan integriti kehakiman. Sebelum ini Ahmad Farid pernah menjadi senator dan timbalan Menteri Dalam Negeri. Bagaimanapun ini bukan sebabnya dia menarik diri dalam kes tersebut. Ini berikutan Ahmad Farid telah meninggalkan UMNO serta kedudukan lain yang boleh mengundang risiko konflik kepentingan sebelum menyertai badan kehakiman. Permohonan untuk Peguam Diraja United Kingdom mewakili Najib ditetapkan petang ini di hadapan Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur Ahmad Kamal Mat Syahid, hakim baru yang akan mendengar permohonan itu. Sementara itu, Anthony Loke membidas kenyataan Najib yang mendakwa dia tidak dituduh mencuri dalam perbicaraan rasuahnya tetapi hanya mengubah wang haram. Setiausaha Agung DAP itu turut mempersoalkan sekiranya bekas Perdana Menteri itu menganggap rakyat Malaysia sebagai bodoh ketika membuat dakwaan sedemikian. Jadi untuk beliau menafikan bahawa itu bukan satu kesalahan rasuah, itu adalah satu kenyataan yang cukup tidak bertanggungjawab. Betul. Seolah-olah Dato' Seri Najib ini masih rasa dirinya tidak bersalah. Dia tak ada langsung rasa bertaubat daripada apa yang berlaku. Najib membuat dakwaan tersebut semasa Konvensyen Barisan Nasional awal bulan ini di mana dia mendakwa menjadi mangsa penganiayaan politik dalam perbicaraan berterusan berkaitan 1MDB. Pada Mac lalu, Ahli Parlimen Pekan itu menyaman Syamsul Iskandar Muhammad Akin atas tuduhan memfitnah selepas Ahli Parlimen Hang Tuah Jaya itu mendakwa Najib telah mencuri 2.6 bilion ringgit dana 1MDB untuk menampung gaya hidupnya. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya Nur Syah Mama Amin untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.